Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama dengan kami lagi melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Hari ini 18 September 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Dan menurut ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini, cuaca pada petang hari berkemungkinan ribut petir di 1-2 tempat dan pada malam harinya akan berjerebu sedikit. Semoga IPU, indeks pencemaran udara, akan beransur-ansur susut agar kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa, ya Radi. Dan Radi, hari ini 18 September 2015. 18 September, apa yang terjadi pada hari ini? Ya, 18 September hari ini. Hari ini merupakan Hari Kebangsaan di Chile. Apa itu Hari Kebangsaan? Hari Kebangsaan adalah hari yang ditetapkan sebagai perayaan menyambut pembentukan sebuah negara. Seringkali Hari Kebangsaan merupakan cuti umum. Kebanyakan negara mempunyai satu Hari Kebangsaan setahun, walaupun beberapa buah negara seperti Pakistan contohnya mempunyai lebih dari satu Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan seringkali diambil sebagai sebuah negara atau jajahan mencapai kemerdekaan. Tarikh lain seperti Hari Santa Penaung negara tersebut atau tarikh sejarah penting kadang-kadang digunakan sebagai Hari Kebangsaan. Jadi hari ini 18 September merupakan Hari Kebangsaan di Chile. Dan semalam saya dapat sampaikan berita mengenai gegaran yang kuat itu sebanyak 83 magnitude yang berlaku di Chile, dan amaran tsunami telah pun dikeluarkan. Semoga mereka tabah menghadapi gegaran tersebut. Dan mereka dapat menyelamatkan diri, mereka dapat ke tempat yang lebih selamat. Okey, seterusnya Radhi. Seterusnya pada tahun 96 Nerva telah dilantik oleh Senat untuk menjadi Maharaja Rom yang pertama daripada 5 Maharaja baik. Seterusnya pada tahun 1502 Christopher Columbus mendarat di Costa Rica dalam pelayarannya yang keempat dan yang terakhir. Christopher Columbus adalah pengembara dan pedagang yang menyeberangi lautan Atlantik dan sampai ke Amerika Syarikat pada tahun 1492 di bawah bendera Castilian Spaniel. Dia percaya bahawa bumi adalah sebuah spera kecil dan mendakwa bahawa sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui laluan arah barat. Columbus bukanlah orang yang pertama sampai ke Amerika yang dia dapati sudah diduki. Dia juga bukan orang Eropah yang pertama yang sampai ke benua itu, kerana sekarang telah diakui secara meluas bahawa orang-orang Viking dari utara Eropah telah melawat Amerika Utara pada abad yang ke-11 dan mendirikan koloni untuk tempoh yang pendek. Antara berita seterusnya, sejarah seterusnya adalah teater kedua Royal Opera House di London dibuka setelah teater asal musnah terbakar setahun sebelumnya. Royal Opera House adalah rumah opera dan tempat persembahan seni utama di bandaraya London, terletak di Covent Garden. Terkenal sebagai salah sebuah rumah opera terkemuka dunia. Bangunan yang megah tersegam itu lebih dikenal ramai sebagai Covent Garden adalah milik syarikat Royal Opera, iaitu syarikat induk untuk Royal Opera House, Royal Ballet dan Royal Opera House Orchestra. Seterusnya, sejarah 18 September adalah mengenai akhbar metropolitan terbesar di Amerika Syarikat, The New York Times, diasaskan pada 18 September 1851. The New York Times merupakan sebuah akhbar harian Amerika Syarikat yang diterbitkan di bandaraya New York dan diagih-agihkan merata dunia. Akhbar ini merupakan akhbar metropolitan terbesar di Amerika Syarikat. Dan yang terakhir adalah hari ulang tahun buat Ronaldo.
bekas pesepak bola Brazil yang lahir pada 18 September 1976. Ronaldo lahir pada 18 September 1976 di Rio de Janeiro. Ialah penyerang bola sepak Brazil. Selamat ulang tahun buat Ronaldo. Ya, itu saja sejarah yang berlaku pada 18 September, dan saya ingin berkongsi mengenai rahsia tidur yang lena dan mencukupi tadi. Saya perlukan tu. Saya pun. Okay. Menurut National Sleep Foundation ataupun NSF, tidur adalah perkara penting dalam kehidupan manusia. Pernah kajian dilakukan terhadap penduduk Amerika pada tahun 1999 sehingga 2004 yang menunjukkan sekurang-kurangnya 40 juta orang mengalami 70 jenis penyakit gangguan tidur dan 60% daripada mereka mengalami masalah untuk tidur. Itu adalah perangkaan 11 tahun yang lepas. Tapi bagaimana pula perangkaan kini yang mendambakan 24 jam masa mereka dalam mengejar dunia sebercanggih kini? Sudah tiba masanya untuk kita semua menghargai masa tidur, dan antara rahsia di sebalik tidur yang lena dan mencukupi adalah, pertama, membaiki daya ingat. Apa juga yang anda lakukan atau pelajari di waktu jaga akan diingati dengan lebih baik selepas tidur. Ketika tidur, otak menyimpan skill yang dilakukan dan kemudian disimpan dengan baik dalam memori. Yang kedua, hidup lebih lama. Terlalu lama atau singkat waktu tidur boleh mempengaruhi jangka hayat anda. Tidur juga mempengaruhi kualiti hidup kerana jika cukup masa rehat, anda akan jadi manusia yang gembira dan sihat, sekaligus membuatkan pengalaman hidup lebih ceria dan bermakna. Yang ketiga, penyakit pula. Penyakit radang berkait rapat dengan penyakit jantung, stroke, diabetes, arthritis dan juga kesan penuaan. Kajian mendapati mereka yang tidur kurang daripada 6 jam sehari mempunyai paras darah yang tinggi. Yang keempat, bisa mengurangkan stres. Tidur yang tidak mencukupi membuatkan tubuh anda penat dan sekaligus mempengaruhi hari anda yang lalui. Anda akan menjadi mudah marah, tidak bersemangat, hilang tumpuan dan tidak gembira. Boleh buat mood swing lah. Itu saja pengenalan dari kami untuk hari ini, 18 September 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Kita ke berita antarabangsa tadi. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami melalui Radio Dura Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 18 September 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Berita pertama untuk berita antarabangsa pada hari ini ingin saya sampaikan mengenai lagi tragedi bot pelarian karam, dan disahkan sebanyak 22 orang lemas termasuk 4 kanak-kanak Radi. Ini sesuatu yang menyayat hati. Telah viral selain daripada gambar Island Kurdi yang menjadi viral di media sosial. Mayat beliau terdampar di perairan Turki. Ada juga satu lagi gambar menjadi viral di mana bayi yang diapungkan oleh seorang bapa agar tidak lemas kerana bot karam. Mereka itu di pantai Greece. Mereka adalah pelarian Syria yang mahu lari daripada negara konflik tersebut. Okey, beritanya adalah mengenai satu lagi tragedi bot karam melibatkan beratus-ratus pelarian berlaku di perairan Turki apabila sekurang-kurangnya 22 orang disahkan mati lemas termasuk 11 wanita dan 4 kanak-kanak. Ini berlaku di Ankara pada 15 September lepas. Menurut agensi berita Dogan, pasukan pengawal pantai Turki telah pun menyelamatkan 211 pelarian dari sebuah bot kayu berukuran 20 meter panjang yang berlayar dari Pekan Dacia menuju ke Pulau Kos di Greece. Rakaman televisyen turut menunjukkan anggota penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan berpuluh-puluh mangsa dari laut sehingga menyebabkan kapal pengawal pantai sesak dengan pelarian. Bagaimanapun, status kerakyatan pelarian terbabit belum dapat disahkan dan usaha menyelamat lebih ramai mangsa masih dijalankan. Kejadian terbaru itu berlaku tidak jauh dari Bodrum, iaitu lokasi mayat pelarian kanak-kanak Syria. Island Kurdi terdampar di pantai kira-kira 2 minggu lalu selepas bot yang dinaikinya karam ketika menuju ke Pulau Kos, Greece.
Kemarin seramai 34 pelarian Syria termasuk 15 kanak-kanak, 4 daripadanya bayi terbunuh apabila bot kayu yang mereka naiki karam ketika menyeberangi Laut Aegean dari Turki menuju ke Pulau Farmakonisi di Greece. Sehari sebelum itu, 4 pelarian kanak-kanak dilaporkan hilang selepas bot karam di Pulau Samos. Pihak berkuasa Turki mengesahkan seramai 72 pelarian disahkan terbunuh dalam tempoh beberapa hari lalu akibat kejadian bot karam ketika cuba menyeberangi Laut Mediterranean dari Turki ke pulau-pulau kecil milik Greece. Kerana kesesakan hidup, tidak mahu hidup dalam negara konflik, mereka sanggup berkorban nyawa untuk survival hidup mereka, Radi. Ya, berita seterusnya. Ya, berita seterusnya masih lagi mengenai pelarian, tapi kali ini di Hungaria. Mengenai Hungaria menutup perbatasan dan mengakibatkan ratusan pengungsi atau pelarian terdampar. Ratusan pelarian terdampar di perbatasan Serbia Hungaria setelah pemerintah Hungaria menutup perbatasan dengan pagar berkawat duri. Langkah ini diambil untuk menghentikan pelarian yang berusaha masuk ke bahagian negara-negara Eropah. Setelah berlakunya peraturan baru di Hungaria, polis menutup jalur pelintasan kereta yang sudah digunakan oleh puluhan ribu imigran yang mencuba masuk. Beberapa dari mereka berusaha mencari cara untuk melewati pagar pembatasan yang lain memprotes dengan melempar makanan dan air. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengatakan bahawa negaranya berencana membangun pagar untuk menahan pelarian di sepanjang perbatasan dengan Rumania yang juga merupakan negara Eropah demi mencegah orang memutari pagar tersebut. Badan Perbatasan Negara Eropah mengatakan bahawa ada lebih dari 500,000 pelarian yang datang ke perbatasan negara Eropah akhir tahun ini. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan 280,000 orang yang datang ke perbatasan negara Eropah pada tahun 2014. Sebahagian besar datang menggunakan kapal melalui lautan Mediterranean. Menteri Serbia bertanggungjawab di Komiti Kerja Pelarian Alexander Vulin mengatakan bahawa penutup perbatasan di Hungaria tidak boleh berlanjut terus. Kepada wartawan, Putin mengatakan bahawa tidak banyak komunikasi yang terjalin antara pejabat Serbia dan Hungaria. Kata beliau, kami memerlukan semacam negosiasi atau rundingan jika anda berkata begitu dengan partner kerja kami di Hungaria, seorang polis. Jadi mereka meminta simpati daripada pihak negara Hungaria untuk membenarkan lagi beberapa pelarian untuk masuk. Hungaria menyatakan kondisi atau keadaan darurat di 2 wilayah di selatan setelah peraturan baru berlaku. Siapa pun yang melewati perbatasan secara ilegal akan menjalani proses hukum. Hungaria pun menyiapkan 30 orang hakim yang terus berjaga di lokasi untuk langsung menyidangkan pelanggar hukuman tersebut. Jadi di perbatasan tersebut memang dia dah sediakan hakim. Maknanya siapa yang melewati perbatasan terus dibicarakan dan dikenakan hukuman. Jadi sebagai langkah berhati-hati, kebanyakan pelarian hanya menunggu di perbatasan. Jadi kalau mereka cuba juga untuk masuk, mereka dapat masuk tapi berakhir di penjara. Okey, berita seterusnya, berita antarabangsa ini menarik perhatian saya, Radi. Apa? Kerana seorang remaja Islam yang bernama Ahmed Mohamed, reka jam beliau dari Texas tapi dijemput ke White House. Ada kisah di sebaliknya sebelum beliau dijemput ke White House itu. Seorang remaja Islam, Ahmed Mohamed, ditahan di Amerika Syarikat selepas seorang guru melihat jam rekaannya sebagai satu ancaman bom di sekolah MacArthur High School di Texas. Difahamkan Ahmed, seorang pelajar yang mempunyai minat dalam bidang kejuruteraan, membawa jam berkenaan ke sekolah pada hari Selasa lepas untuk menunjukkan hasil rekaannya kepada guru kelas.
Tetapi situasi menjadi buruk apabila guru berkenaan menghubungi pihak polis selepas mengesyaki jam itu mempunyai bahan yang berbahaya. Walaupun Ahmed memberi penjelasan bahawa ia bukan sebarang bahan senjata, namun guru berkenaan tidak mempercayai penjelasan pelajar berusia 14 tahun itu. Ini Islamofobia yang berlaku di Amerika Syarikat kan. Susulan kejadian itu, media sosial kini dibanjiri dengan sokongan menerusi hashtag I stand with Ahmed. Hashtag I stand with Ahmed kini merupakan antara isu paling trending di media sosial dan insiden itu telah mengundang reaksi daripada pelbagai pihak. Kebanyakan netizen mengkritik tindakan pihak sekolah berkenaan serta menyelar insiden itu sebagai satu tindakan resis dan mempromosi Islamofobia. Mereka berpendapat insiden seperti itu sungguh memalukan, malah perbuatan resis tidak sepatutnya berlaku di bangku sekolah lagi. Kita dapat lihat di media-media sosial gambar Ahmed yang digari oleh polis kan. Insiden itu juga menarik perhatian beberapa golongan terkenal seperti Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dan pengasas Facebook Mark Zuckerberg, dengan sekaligus membuka pintu kepada pelbagai peluang seperti beasiswa pendidikan, peluang internship di beberapa syarikat teknologi terkenal. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama meminta Ahmed untuk membawa jam rekaannya ke White House sebagai tanda inspirasi kepada pelajar lain untuk meminati bidang sains. Dan syarikat teknologi Google juga tidak melepaskan peluang untuk menjemput Ahmed mengambil bahagian dalam pameran sains yang akan berlangsung hujung minggu ini sebagai satu tanda sokongan kepada pelajar itu pula. Mark Zuckerberg memuji kebijaksanaan Ahmed yang mampu mencipta jam pada usia muda serta menyatakan hasrat beliau untuk bertemu dengannya. Ini orang kata tuah yang kita tidak tahu, betul. Kan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia kita tak tahu. Dan seperkara lagi, laporan Mashable dipetik berkata polis jabatan di Irving, Texas telah pun menutup kes Ahmed ini pada Rabu, pada hari semalam selepas mengesahkan jam ciptaan Ahmed adalah selamat untuk digunakan. Dan dia, iaitu Ahmed, kemudian dilepaskan dari tahanan polis selepas disoal siasat. Sebenarnya ada komen daripada bapa dia. Bapa dia cakap selepas apa yang berlaku pada September 11, kebanyakan semua orang takut dengan orang Islam, dan mungkin nama anaknya ada nama Muhammad. Jadi sehinggakan guru-guru di sekolahnya itu memandang serong kepada keluarga Ahmed Muhammad. Ini yang disampaikan oleh Alia Salim, iaitu Dewan Hubungan Amerika Islam, mengatakan bahawa seperti yang Anne cakap tadi, beliau memberi keterangan bahawa jika nama pelajar tersebut bukan Ahmad atau Muhammad, mungkin perkara begini tidak akan terjadi. Betul. Saya rasa tidak akan ada pertanyaan bila nama kanak-kanak tersebut bukan Ahmad atau Muhammad. Dan ayah daripada Ahmad tadi, iaitu Muhammad El Hassan yang berasal dari Sudan, juga mengatakan bahawa anaknya itu ingin bersungguh-sungguh membuat ciptaan yang bagus untuk projek sekolah dia. Tapi mungkin kerana namanya Muhammad dan ada sedikit kejadian daripada kejadian terdahulu, iaitu 11 September, membuatkannya dia tidak menerima pelakuan yang layak oleh sekolah. Ada Twitter daripada Hillary Clinton menyebut assumptions and fear don't keep us safe, they hold us back. Ahmed, stay curious and keep building. Itu antara kata-kata semangat untuk Ahmed. Berita seterusnya lagi. Mengenai kata-kata semangat kan, ada seorang wanita Australia, dia yang mempunyai kanser tapi mencuba dengan cara yang lain untuk menyembuhkan kanser tersebut. Bagaimana caranya? Ketika metode atau cara penyembuhan kanser secara umum menggunakan kemoterapi, seorang wanita yang berasal dari Queensland, Australia, menggunakan cara yang berbeza. Wanita ini mengklaim bila kanser yang dideritainya telah bersih 100% hanya dengan meminum kopi dan jus.
Anne pernah bercerita kepada kita mengenai tips kebaikan minum kopi kan. Ya, betul. Beliau adalah Carissa, berumur 43 tahun, ibu dari 3 anak ini, mengatakan dirinya disahkan mempunyai penyakit kanser payudara ganas pada Disember 2013. Saat terakhir pemeriksaan ke doktor, sel jahat tersebut berlanjut menyebar hingga ke getah bening, iaitu sudah ke bahagian sudah ke tahap yang agak serius. Setelah sebahagian pengobatan konvensional telah dilaluinya, namun wanita yang sibuk sebagai aktivis hak haiwan dia ini dan juga bekas penggaya rambut ini akhirnya memilih melawan penyakit tersebut secara natural atau alami. Setelah operasi, harapan hidup saya hanyalah 24% atau 24% jika tidak menjalani serangkaian pengobatan seperti kemoterapi atau radiasi sinaran atau terapi hormon, maka hidup saya akan berakhir dan mereka tidak dapat buat apa pun. Itu yang disampaikan oleh Carissa. Dia menggunakan metode atau cara menggunakan kopi kan. Menggunakan cara beliau mendapat cara ini melalui internet dan dia rutin melakukannya. Cara pengobatan medis yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah sel kanser, mungkin saja dia tidak mengeluh dengan cara alami itu, namun tidak menutup kemungkinan biasa lebih memparah dan pastinya belum bisa dikatakan sembuh, kata satu doktor yang mengatakan bahawa mungkin saja itu pendapat peribadi daripada Carissa, kerana belum ada kajian saintifik yang menyatakan bahawa dengan menggunakan kopi dan jus saja boleh menghilangkan kanser. Tapi menurut kenyataan Carissa bahawa dia sepenuhnya sembuh dan dia berasa sembuh dan berasa lebih sihat setelah mengamalkan pemakanan yang sihat dan terutama banyak mengkonsumsi atau minum kopi dan jus. Jadi dia tidak lagi selama setahun lebih dia berhenti daripada kemoterapi, segala terapi-terapi dan pengambilan ubat-ubat dari klinik dan cuba untuk menggunakan cara yang lebih alami, natural, dan setelah 2 tahun dia berasa dia lebih sembuh dan masih ada pro dan kontra dari pihak medis yang menyatakan dia belum sembuh, tapi dia yakin. Kadang-kadang penyembuhan ni adalah keyakinan diri kita sendiri. Betul. Kita berhenti rehat sebentar sebelum selepas itu kita akan ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 18 September 2015 bersamaan dengan hari Jumaat. Berita pertama untuk berita politik dan hal ehwal semasa adalah daripada Surabaya, Indonesia. Ini berkenaan seorang isteri yang menyelinap masuk bilik penjara suami. Pegawai penjara di Surabaya telah pun malu besar selepas seorang wanita yang dipercayai isteri banduan yang disabitkan dengan aktiviti pengganas menyelinap masuk ke bilik penjara lelaki dan bermalam selama beberapa hari di dalam penjara itu.
Warden penjara Porong berkata pegawai penjara menemui wanita berkenaan bersembunyi di tandas di bilik penjara yang didiami oleh Abdullah Umar Miti pada Jumaat lepas. Abdullah Umar Miti dihukum penjara seumur hidup akibat disabitkan kesalahan berkaitan dengan aktiviti pengganas. Wanita itu ditemui ketika pegawai penjara mahu memindahkan Abdullah dan 3 lagi pesalah ke penjara berasingan selepas mereka didapati mempengaruhi banduan lain di penjara itu. Dan pegawai penjara sebelum ini pernah menemui peralatan membuat bom, buku dan bendera militan negara Islam di bilik penjara mereka. Tidak dapat dipastikan bagaimana peralatan membuat bom itu boleh berada di dalam penjara. Dan Harry iaitu warden penjara Porong memberitahu isteri Abdullah kemungkinan tinggal di bilik penjara bersama suaminya lebih dari 1 hari. Beliau mengakui kesilapan itu berpunca daripada pengurusan penjara itu yang hanya mempunyai 17 pengawal bagi mengawasi 1,193 banduan. Dan katanya lagi pihak penjara bekerjasama dengan polis bagi menyiasat bagaimana wanita itu menyelinap masuk ke penjara dan kemungkinan ada pengawal yang bersubahat. Pihak polis menyoal siasat wanita itu sebelum dihantar pulang ke rumahnya berhampiran penjara yang disewanya sejak Abdullah ditahan pada tahun 2007. Nekat sekali Kerana suami ya. Seterusnya Radi. Seterusnya berita dari Thailand iaitu sungguh keji apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab di Thailand. Bagaimana tidak, mereka mengadukan atau memtarungkan orang hutan di atas gelanggang tinju dalam pertandingan tinju di Bangkok, Thailand. Seperti orang hutan biasanya lebih suka berdiam diri di atas pohon. Tersebut diberi pakaian seperti petarung tinju dari Thailand, Muay Thai, dan tidak hanya orang hutan jantan saja, yang betina juga dipakaikan dengan pakaian untuk dijadikan sebagai gadis ring atau ring girl. Perihal tersebut tersebar setelah foto-foto beredar luas di dunia maya dan sosial media. Diketahui foto-foto tersebut telah dimuat naik pada hari Isnin yang lepas, 14 September, menunjukkan gadis ring orang hutan mencium orang hutan lain yang memakai sarung tinju dan seluar pendek Muay Thai selama pertandingan kickboxing di Taman Hidupan Liar Safari World di Bangkok, Thailand. Sejumlah taman hidupan liar di Thailand menggunakan orang hutan untuk menghibur demi menarik wisatawan lebih banyak lagi. Anehnya wisatawan masih berdatangan untuk menonton acara yang sangat mengganggu tersebut. Hal ini telah mendorong aktivis hak asasi haiwan marah untuk meminta praktik tersebut dilarang dan dianggap kejam dan merendahkan martabat haiwan. Hal ini mengejutkan bahawa perlakuan kejam dan eksploitasi terhadap haiwan tersebut dilakukan untuk hiburan. Itu yang disampaikan oleh Direktur Dana International untuk Kesejahteraan Haiwan, IFAW. Dia menambah pelancong tidak perlu pergi ke acara seperti itu jika mereka tidak ingin mendukung kekejaman terhadap haiwan. Haiwan itu juga sering mengalami paksaan dengan kenakan renjatan elektrik, dicucuh dengan rokok dan dipukul saat pelatihan. Jadi diri saya sendiri juga tidak menggalakkan kepada para pelancong untuk menonton pertandingan seolah-olah kita menyokong pertandingan tinju tapi dilakonkan oleh orang hutan. Dia bukan satu adegan yang dilatih atau mereka benar-benar bertarung. Jadi itu melibatkan nyawa kan. Walaupun mereka binatang, mereka juga ada hak untuk hidup. Benar-benar.
Dan berita seterusnya, ini adalah berita daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang telah diisytiharkan sebagai kawasan jangkitan penyakit anjing gila. Berikutan berlaku 2 kes yang membabitkan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun dan seorang dewasa berusia 44 tahun. Sehubungan dengan itu, Ketua Menteri Lim Guang Eng telah mengeluarkan Perintah Suntikan Pencegahan Penyakit Anjing Gila Negeri Pulau Pinang 2015 yang memberi kuasa kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk mengambil tindakan sewajarnya. Ekoran daripada perintah yang dikeluarkan, semua langkah yang perlu akan diambil untuk menghapuskan anjing liar. Ini kata Lim Guang Eng. Beliau turut memberi amaran bahawa sekiranya tiada sebarang penguatkuasaan dijalankan, beliau akan mengambil tindakan terhadap pegawai terbabit memandangkan keadaannya adalah mencemaskan dan perlu ditangani segera. Kes anjing gila ataupun rabies mula dikesan selepas seorang lelaki digigit anjing di Pokok Sena seberang Perai Utara pada 8 September lalu, dengan kes kedua dilapor pada 15 September iaitu pada hari Selasa lepas di Taman Nelayan Kuala Sungai Pinang, daerah Barat Daya. Berikutan seorang kanak-kanak turut digigit anjing. Lim berkata, Kerajaan negeri bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan turut menubuhkan jawatan kuasa pengawalan wabak rabies untuk memulakan operasi pengawalan dan pembasmian anjing. Operasi ini melibatkan penangkapan, pemusnahan dan pelupusan semua anjing yang terbiar di negeri ini. Semua anjing peliharaan turut diperintahkan untuk dikurung, divaksin, ditanda serta dilesenkan sehingga wabak ini berakhir. Beliau berkata anjing yang berumur 3 bulan dan ke atas perlu diserahkan untuk menjalani suntikan mencegah penyakit tersebut. Lim turut mengingatkan orang ramai yang digigit atau bersentuhan dengan anjing liar agar mendapat rawatan segera dan melaporkan kepada pihak berkaitan. Saya rasa ini perlu. Ini harus disegerakan dan harus dilakukan kepada pemilik-pemilik anjing, terutamanya anjing peliharaan, agar dikurung, divaksin, ditanda serta dilesenkan untuk mengelakkan lebih buruknya berlaku wabak ini. Kemudian saya sambung terus ke berita daripada Indonesia yang berhubung syarikat Malaysia disiasat oleh pihak berkuasa Indonesia berhubung pembakaran hutan. Kita pun telah dimaklumkan bahawa beberapa syarikat telah pun diambil tindakan oleh kerajaan Indonesia kerana mempunyai kaitan kerana mereka tidak bertanggungjawab mengakibatkan jerebu yang melanda dan membabitkan negara Singapura dan Malaysia juga. Sebuah syarikat Malaysia menjadi salah sebuah firma yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa Indonesia berhubung pembakaran hutan dan semak ekstrim yang menjadi faktor jerebu di sebahagian besar Asia Tenggara. Keadaan asap yang semakin merosot di utara Indonesia, Singapura dan beberapa bahagian di bandar di Malaysia mengakibatkan penutupan banyak sekolah dan gangguan terhadap beberapa penerbangan pada minggu ini. Sementara Indonesia mengarahkan tindakan tegas dikenakan ke atas pihak yang bertanggungjawab. Dan memetik laporan Reuters, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia iaitu Siti Nurbaya dipetik berkata syarikat dari Malaysia kini sedang disiasat. Polis Riau pula di pusat jerebu paling teruk berkata seorang pegawai sedang memantau operasi yang dijalankan oleh syarikat kelapa sawit Indonesia Langgam Inti Hibrido turut disenaraikan sebagai suspek yang menyebabkan pembakaran ini. Usaha untuk menghubungi syarikat tersebut masih gagal buat masa ini. Dan saban tahun Asia Tenggara dilanda jerebu teruk akibat rutin pembakaran tanah dan pembakaran hutan di Kepulauan Sumatera dan Kalimantan. Namun pihak kerajaan Indonesia masih tidak berkemampuan untuk menangani masalah tersebut. Kebakaran di kawasan tersebut makin menjadi-jadi dengan kesan fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan musim kemarau berpanjangan di Indonesia dan hakisan tanah. Dan Presiden Joko Widodo pula telah mengarahkan pihak keselamatan pada Isnin lepas untuk mempercepatkan usaha-usaha memadam api dan membatalkan permit syarikat-syarikat yang terbabit ataupun suspek yang menyebabkan pembakaran ini. Dan kira-kira 3,000 pihak askar dan polis, 17 helikopter dan 4 pesawat pembenihan awan telah digerakkan untuk memadamkan api. Dan ada juga berita yang saya terima mengenai 7 individu
individu yang telah pun ditahan di Pulau Sumatera berhubung jerubu di Asia Tenggara ini. Polis Indonesia menahan 7 individu dari syarikat-syarikat yang didakwa ada kaitan dengan pembakaran haram hutan di Republik Indonesia dan mengakibatkan asap tebal menyelaputi negara-negara di Asia Tenggara. Penahanan mereka di Pulau Sumatera pada Rabu lepas disebabkan jerebu berlaku saban tahun adalah satu tindakan yang jarang diambil polis negara itu. Tetapi menurut Ketua Polis Negara Badrodin Haiti, pihak berkuasa dan pesawat pengubum air dihantar untuk menangani kebakaran di Pulau Sumatera. Selain 7 ditahan, 133 orang telah dinamakan sebagai suspek. Ini kata Haiti. Ini adalah satu langkah undang-undang Indonesia memberi kuasa kepada penyiasat yang mempunyai bukti kukuh untuk mempertimbangkan pemfailan kes terhadap seseorang. Dan kata Haiti lagi, sebahagian daripada mereka yang ditahan adalah mereka yang berpangkat eksekutif, namun pihaknya tidak memberikan butiran tentang pekerja-pekerja tersebut dan majikan mereka. Mereka yang ditahan boleh dihukum 15 tahun penjara dan dikenakan denda berat jika didapati masalah memulakan pembakaran hutan dan semak secara haram. Keadaan jerebu tebal telah mengakibatkan lebih 10,000 warga Indonesia dari beberapa bahagian negara itu dilaporkan jatuh sakit kerana kualiti udara yang amat tidak sihat. Dan Presiden Joko Widodo berjanji pada minggu ini akan mengambil tindakan ke atas syarikat dan individu yang tidak bertanggungjawab tersebut. Jokowi turut memberi jaminan akan mengambil tindakan ke atas syarikat dan individu bertanggungjawab pada minggu ini kerana beliau merasakan arahannya sudah jelas. Penguatkuasaan undang-undang perlu tegas supaya ini tidak akan berlaku lagi pada tahun-tahun hadapan. Kerajaan Indonesia juga telah menggerakkan beratus-ratus polis tambahan dan penyiasat ke kawasan-kawasan yang dilanda jerebu untuk memantau mereka yang terlibat. Indonesia kini di bawah tekanan, Radi, kerana negara-negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura menggesa agar Indonesia melakukan sesuatu agar wabak jerebu ini dihentikan. Kerana saban tahun ia berlaku dan tahun ini merupakan yang agak teruk juga kerana telah ditemui 600 titik panas di beberapa tempat di Indonesia dan di Riau sendiri telah diisytiharkan darurat kerana IPU-nya sudah melebihi 1,000, indeks pencemaran udaranya 1,000. Dan itu saja mengenai berita politik dan hal ehwal semasa. Kita berhenti rehat sebentar dan kemudian kita ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan berita ekonomi dan bisnes pada hari ini 18 September 2015 bersamaan dengan hari Jumaat adalah berkenaan langkah-langkah tambahan perkukuh daya saing ekonomi dalam bajet 2016. Bajet 2016 yang sedang digubal kerajaan akan mengandungi langkah-langkah tambahan bagi mengukuhkan daya saing ekonomi negara bagi menghadapi cabaran global dan domestik. Ini kata Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Beliau juga Menteri Kewangan berkata bajet 2016 yang akan dibentangkan pada 23 Oktober nanti akan turut memastikan kesejahteraan hidup rakyat diutamakan, terutamanya penyediaan rumah mampu milik dan kos sara hidup yang berpatutan. Projek-projek pembangunan akan disusun semula dengan keutamaan diberikan kepada projek yang mempunyai nilai perganda dan kandungan tempatan yang tinggi serta berupaya menjana peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Najib turut memberi jaminan bahawa
Perbelanjaan optimum akan dilaksanakan tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kerajaan, dan beliau pasti rakyat Malaysia akan dapat mengharungi cabaran semasa sekiranya bersatu hati, berpadu tenaga dan terus yakin dengan kemampuan kita. Itu kata Najib Tun Razak mengenai bajet 2016 yang akan dibentangkan pada 23 Oktober nanti. Itu saja berita kita pada hari ini, Radi. Berita Nusantara kita. Sebelum kita akhiri berita Nusantara, kata-kata bijak daripada Radi hari ini apa? Ya, kebencian hanya merugikan diri sendiri. Tersenyumlah ketika disakiti. Hati tanpa benci membentuk jiwa yang kuat dan damai. Senyum, senyum selalu. Ya, kita mesti senyum esok nak cuti. Ya, selamat menjalani hari weekend, hari Sabtu dan Ahad yang baik. Dan untuk pengetahuan para pendengar, pada petang ini, pada 3.30 petang ini, segmen Ruang Tamu kita akan bersama dengan 3 orang tokoh, iaitu Encik Aswawi Issa, yang Cik Aswawi Issa. Kemudian kita ada menjemput Encik Hassan Jantan, dan juga Tok Teri. Tok Teri, Cik Mat Jeduk. Cik Mat Jeduk yang akan bercakap mengenai Main Puteri Angin Tohor yang akan berlangsung pada bermula malam ini, iaitu 18 hari bulan September 2015 dan sehingga 19 hari bulan September 2015 di Auditorium Kompleks Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Jalan Tun H.S. Lee. Dan kita akan sembang-sembang mengenai itu. Dan kemudian selain daripada itu, kita juga pada minggu ini diharapkan para pendengar selain boleh mark your calendar to watch Main Puteri Angin Tohor, satu lagi persembahan yang mungkin menarik, iaitu persembahan gabungan Wayang Kulit Kelantan dan Ido Ito Ayat Suri Ningyo yang akan berlangsung di Kompleks Kraft Jalan Konle, Kuala Lumpur. Setiap persembahan akan bermula pada 8.30 malam. Persembahan akan bermula pada 19 hari bulan September hingga 22 September. Dan persembahan ini adalah percuma. Percuma dalam bahasa Indonesianya apa? Gratis. Saya ingat macet pula. Kan? Persembahan ini adalah gratis. Jadi ramai-ramai kerana persembahan gabungan Wayang Kulit Kelantan dan Ido Ito Ayat Suri Ningyo daripada Jepun ini merupakan diadakan sempena Diversity 2015, iaitu Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan diharapkan kita dapat support, menyokong. Saya pasti hadirkan diri sebab dia gabungan antara dua negara kan. Ya, betul. Kesenian dua negara dan yang terpenting sekali percuma. Gratis. Ya, gratis. Sebab kita jarang dapat peluang tengok benda-benda macam ni. Ya, betul. Kalau ada pun mungkin mahal. Jadi sementara dia gratis percuma ni, kita bawa keluarga kita kenalkan dengan kesenian. Kita habiskan masa hujung minggu kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kita sekian saja daripada kami untuk Berita Nusantara. Selamat berhujung minggu. Salam cinta damai, salam hormat. Salam Nusantara.